Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi dan alhamdulillah kita masih lagi diberi keluangan masa untuk menyambung slot talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah, yang mana insya-Allah untuk slot minggu ni akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga, iaitu mengeluarkan zakat. Jadi kitab Safinatun Najah, kalau edisi hak Jawinya, muka surat 2, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 2, baris ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ita'uz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi sambung ni di tengah pembicaraan rukun Islam yang 5 perkara. Jadi sebagaimana yang saya sebut slot minggu lepasnya, edisi Rumi dia kalau tak silap saya lah, rukun Islam yang 5 perkara tu apa? 1 perenggang. Kemudian terjemahan Ruminya 1 perenggang sebelah kanan. Kemudian rukun iman yang 6 perkara, perenggang lain di bawah, terjemahan dianya di sebelah kanan. Itu kalau tak silap lah hak Rumi. Jadi apabila contoh macam tadi, saya memulai di tengah, wa ita'uz zakah. Jadi kalau nak cari hak Rumi ni, hak Arab tu tengah lah kat mana. Lepas tu hak terjemahan dia pun jadi di tengah jugalah. Berbeza dengan hak edisi Jawi. Edisi Jawi, walaupun mula tu di tengah, wa ita'uz zakah, terjemahan dia di bawah. Terjemahan dia di bawah, wa ita'uz zakah. Wa saumu ramadana, terjemahan dia di bawah. Jadi mudah. Mudah kita nak cari terjemahan. Kalau hak edisi Jawi. Tapi tak apalah, edisi Rumi pun tak apalah. Dia kena tanda lah. Berhenti satu slot tu tanda. Sebab terkadang berhenti itu di tengah, terkadang berhenti itu di selesai pembicaraan. Gitulah. Jadi Jawi ni mungkin mudah sikit lah. Wa ita'uz zakah, terjemahan di bawah tu hak Rumi. Hak Jawi. Dan ketiga, memberi zakat. Wa saumu ramadana, dan keempat, puasa bulan Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, terjemahan di bawah dia tu. Dan kelima, pergi haji oleh orang yang kuasa kepadanya kepada haji berjalan. Jadi rukun Islam yang ketiga, memberi zakat. Rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua, wa iqamus salah,
Dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang 5 waktu. Kemudian, hak selok minggu lepas. Dan memanglah sebelum saya menyambung satu-satu pembicaraan, memanglah saya akan mengulangi balik hak selok yang terdahulu. Ulang kaji balik. Memang kemungkinan ambil masa jugalah. Terkadang boleh sampai separuh masa pun mungkin. Seolah-olah pengulangan balik tu banyak pula dia kena penambahan yang perlu kita tekankan. Ada gitulah. Sebab kita ni pengajian secara umum seumpama ni. Pengajian mingguan satu. Pengajian secara umum pula satu. Kalau orang mengaji pondok ke, madrasah ke, sekolah ke, satu-satu kitab tu tiap-tiap hari dia sambung. Jadi tiap-tiap hari bersambung. Jadi hak pembicaraan terdahulu kemarin baru. Jadi maknanya abang apa? Baru je. Adapun kita ni mingguan selot talaki Safinatun Najah ni mingguan. Kemudian pula tak sama dengan pondok ke, madrasah ke, sekolah ke. Mereka orang yang lebih kurang sama je. Umur bukan sama je. Adapun kita pengajian umum ni, jadi campurlah. Ada orang yang tua, ada orang yang pertengahan, ada orang yang muda. Jadi tak dapat tidaklah. Kena ulangi kembali. Ulangi tu adalah penambahan-penambahan. Jadi kita balik kepada dahulunya definisi Islam. Definisi Islam ni terima akan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelaksanaan kerjakan segala suruhan, tinggalkan segala larangan, yang dipanggil pengabdian diri kita kepada Allah, itu pergi kepada ihsan. Islam terima ihsanlah pelaksanaan. Kerjakan segala suruhan yang diperintah oleh Nabi SAW, tinggalkan larangan yang dilarang oleh Nabi SAW, yang dipanggil pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian ihsan. Jadi Islam dengan makna terima. Sekarang kita bicara rukun. Jadi antara definisi Islam dengan rukun Islam ni dia tak boleh lari, dia kena sama. Tiba-tiba rukun Islam hak ni kita memanglah hak kita maklum sangat. Mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Jadi mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa, mengerjakan haji, itu semua adalah pergi kepada perlaksanaan. Buatlah tu. Mendirikan sembahyang adalah buat. Memberi zakat ataupun mengeluarkan zakat adalah buat, kerjakan. Kemudian berpuasa pun samalah. Mengerjakan, menunaikan haji pun samalah juga. Pergi kepada pelaksanaan. Mana apa? Kerjakan, buat. Tapi yang kita bicara dahulunya, buat ni, kerja pelaksanaan ini bahagian ihsan. Jadi kalau kita kekalkan dengan pandangan yang muktamad, Islam adalah terima, maka kita kena tiap-tiap satu rukun ni kena takdir ayat di hadapan, takdir mudhaf. Mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Memberi zakat, mengeluarkan zakat, terima kewajipan memberi zakat. Bersembahyang, itu ihsan. Mengeluarkan zakat sampai masa, itu ihsan. Dia duduk gitu.
Jadi apabila Islam ni terima kewajipan mendirikan sembahyang, tiba-tiba dia tidak terima kewajipan mendirikan sembahyang. Dia engkar kewajipan mendirikan sembahyang. Yang mana rukun Islam yang kedua, terima kewajipan mendirikan sembahyang, dia tak terima. Sembahyang ni tak ada guna sebenarnya ni. Sembahyang ni tak ada faedah. Tak ada wajib-wajib sembahyang. Contoh. Maka tidak ada satu rukun Islam, maka batallah Islam dia. Batallah Islam dia. Sebab satu lagi yang kita nak kena faham, ni sedang pendengar hok mengikuti Money FM, kalaulah agak lambat sikit nak mengikuti tu, macam hok Wadi sebut tadilah, ada FB. Makna boleh tengok kembali dalam video FB Money FM. Boleh tengok kembali. Boleh mengulangi. Dan memang saya tahu orang setengah-setengah orang ni, dia memang mengulangi. Dia memang mengulangi. Dia dengar sekali, dia dengar pula kali yang kedua bila ada masa. Ada yang sampai ke nak sampai minggu depan tu, nak sambung ni, dia dengar pula sekali lagi, lepas tu dia pun dengar hak baru. Dia gitu. Jadi dia gitu. Ini saya dengar cerita lah. Dia dengar dah sekali, kemudian ada masa, dia pun tengok dalam FB, hak video Money FM. Sampai dekat, nak sampai slot akan datang tu, dekat-dekat tu, dia pun dengar pula sekali, dia pun sambung. Jadi dia kata, mudah dia tu. Mudah. Hari ni hari Jumaat pula ni. Hari Jumaat. Ada masa lah kita kata. Mana kena usahakan seumpama tu lah. Dan saya pun, selain daripada saya mengulangi, saya akan cubalah biar jadi, panggil apa ni? Slow-slow lah. Slow-slow. Tak gaduh lah. Sebab Money FM pun tak ada wi ni. Tak ada wi. Apa ni? Wi. Kata kita Safinatun Najah ni ustaz kena perhabis dalam masa. Tak ada tu. Tak ada wi masa. Kalau wi masa susah lah. Dia nak kena atur. Masa contoh setahun ke 2 tahun ke, tak ada wi masa. Jadi kita akan ni berjalan secara slow-slow lah. Tadilah sebab kita kira umum. Bagi orang hok jenis pick up. Ada pick up. Cepat nakak. Orang apa ni hok geliga lah. Hok pikah gitulah. Tak apalah, sabarlah. Allah Ustaz lambat bergerak. Faham dah tu. Iyalah hok orang hok pikak. Kita kira umum ni, sebab nak faham molek satu-satu. Tadi bicara definisi dengan rukun. Kemudian kita kena faham pula rukun tu apa dia. Dia rukun ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Rukun. Ruknun. Kalau banyak, arkanun. Bahasa Arab. Rukun ni ada makna juzuk, bahagian. Ada makna rukun ni perkara yang besar. Ada makna rukun ni tiang. Ada makna rukun ni bucu. Ni bahasa Melayu kita. Tapi rukun, kalau sebut kata rukun pada istilahnya adalah juzuk. Macam contohnya, kita pergi pada contoh mudah lah. Rukun sembahyang. Mana apa? Juzuk yang ada dalam sembahyang. Rokok, rukun, itu satu juzuk daripada sembahyang. Iktidah, rukun, iktidah satu juzuk daripada sembahyang. Sujud, rukun, sujud satu juzuk daripada sembahyang. Itu hak rukun, hak sebenar-benar rukun kalau kita bicara pada istilah. Mana rukun ni, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa juz'un minhu. Rukun ni perkara yang terhenti oleh sesuatu perkara. Nak sah, kena lengkap rukun. Maklumlah, nak sah kena lengkap rukun. Wa huwa juz'un minhu, dan rukun ni juzuk daripada perkara tu. Jadi rakaat iktidah rukun sembahyang. Rakaat iktidah lah juzuk kepada sembahyang.
Tak ada rokok iktidal sujud contohnya, tak ada lah semayang, tak sah lah semayang. Samalah dengan rukun wuduk, sama dengan rukun iman. Dia sama je. Tak ada satu rukun wuduk, maka tak sah wuduk sebab rukun wuduk tu juzuk bahagian kepada wuduk. Basuh muka, itulah satu bahagian daripada wuduk. Muka tak basuh, tak ada satu bahagian, maka tak ada sah lah wuduknya. Sama juga dengan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Nak sah iman, kena lengkap ke 6 rukun iman. Tiap-tiap satu rukun iman tu adalah juzuk bahagian kepada iman tu. Ini hak rukun hakiki pada istilah. Jadi sekarang ni kita balik. Jadi kalaulah rukun yang kedua, terima kewajipan mendirikan sembahyang. Rukun yang ketiga, terima kewajipan memberi zakat. Tiba-tiba dia engkar. Tak terima kewajipan sembahyang. Tak ada satu rukun Islam, tak ada satu juzuk Islam, maka terbatallah Islamnya wa'liyazabillah. Ini hak rukun yang hakiki. Kalau kata, jadi pelik pula lah sebab kita nak rukun mendirikan sembahyang, yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang, rumit sikit. Tak apa, kita kekalkan rukun yang kedua sampai yang kelima ni, kekalkan sebagaimana hak ayat dia ni. Mendirikan sembahyang, di sini memberi zakat, berpuasa, pergi haji. Tetapi dia kena pergi kepada mana Islam, bukan terima dah. Mana Islam adalah kerjakan. Islam adalah kerjakan. Waqilal amal. Islam adalah laksanakan. Jadi rukun pun kerjakan. Mendirikan sembahyang, dia panggil kerjakan. Memberi zakat, dipanggil kerjakan. Mana selari lah pada ni. Tapi di sini timbul pula. Kalau tidak kerjakan, adakah tidak ada Islam? Adakah batal Islam? Tidak. Tidak sempurna Islam. Kena jaga pula situ. Kalau Islam dengan makna kerjakan, laksanakan, bila tidak kerjakan, tidak laksanakan, maka habis Islam. Batal Islam. Itu bukan ahli sunnah, itu khawarij. Kena jaga pula situ. Jadi kalau tak kata Islam ni terima, mudah. Selagi kamu terima hukum agama, kamu orang Islam. Walaupun hukum agama tersebut, kamu tidak tunaikan. Tidak kerjakan suruhan, tidak tinggalkan larangan. Tapi selagi kamu terima hukum agama, kamu masih lagi adalah orang Islam. Kamu tidak bersembahyang, tapi kamu terima kewajipan sembahyang. Kamu tidak engkar. Kamu tidak memberi zakat, kamu kedekut, tapi kamu terima kewajipan memberi zakat. Ada ni. Kamu masih lagi orang Islam, orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu terima haramnya berjudi, minum arak, berzina. Kamu terima, kamu tidak menghalalkan. Tapi kamu langgar. Kamu masih lagi orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Islam dengan makna kerjakan, kalau tidak kerjakan suruhan, tidak sembahyang, tidak memberi zakat, tidak berpuasa, tidak mengerjakan haji dalam keadaan berkemampuan, tidak meninggalkan larangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana pula tu Islam? Islamnya masih lagi Islam, tapi Islam yang tidak sempurna, Islam yang derhaka. Kena letak situ. Selesai di situ. Macam mana pula dengan rukun Islam mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa. Tadi kan panggil nak sahkan kena lengkap rukun dia. Dan rukun ni juzuk daripada Islam. Ada ni. Kalau kata mendirikan sembahyang tu rukun Islam, memberi zakat tu rukun Islam. Jadi rukun ni perkara yang terhenti atasnya oleh sah. Tadilah rukun sembahyang, rukun wudu, rukun iman. Perkara-perkara yang terhenti untuk sah sembahyang, untuk sah wudu, untuk sah iman. Jadi sekarang ni rukun Islam. Jadi rukun Islam ni mendirikan sembahyang, memberi zakat. Kalau tidak ada satu rukun, jadi batal Islam. Tak batal. Tak batal, kamu panggil rukun apa? Hak tu bukan rukun hak sebut tadi. Hak rukun hak kata juzuk tu bukan.
Hak rukun kata terhenti sah, kena lengkap rukun. Bukan. Dan rukun makna apa? Dah sebut tadi kan rukun ni banyak makna kan. Rukunun, arkanun bahasa Arab. Dia banyak makna. Dia antara maknanya perkara besar. Bukan juzuk Islam. Tapi perkara yang besar dalam agama. Jadi mendirikan sebenarnya perkara yang besar dalam agama. Memberi zakat ni perkara yang besar dalam agama. Bila kamu kerjakan perkara ni, maka nyatalah agama kamu. Nyatalah Islam kamu. Tetapi apabila kamu tidak kerjakan lima perkara ni, tak nyatalah Islam kamu. Jadi rukun ni bukan juzuk. Rukun ni adalah perkara yang besar dalam Islam. Jadi dipanggil rukun urfi, dia panggil. Seolah-olah seperti rukun hakiki, tapi bukan seperti rukun sembahyang, bukan seperti rukun wuduk, bukan seperti rukun iman, dan bukan seperti rukun haji. Bukan. Itu rukun yang sebenar-benar. Perkara yang terhenti atasnya oleh sah, dan ianya juzuk perkara tersebut. Itu rukun yang sebenar-benar. Jadi kalau Islam ni, rukunnya mendirikan sembahyang, memberi zakat, jadi rukun di sini adalah perkara yang besar dalam Islam. Jangan pula kita kata rukun hakiki, rukun yang sebenar-benar, rukun dengan makna juzuk. Mendirikan sembahyang rukun. Kamu tak sembahyang kafir. Memberi zakat rukun. Kamu tak keluar zakat kafir. Melainkan tinggal sembahyang. Tinggal sembahyang adalah mazhab Hambali. Ahli Sunnah wal Jamaah menghukumkan orang yang meninggalkan sembahyang kafir. Orang meninggalkan sembahyang kafir. Itu mazhab Hambali. Dan ramai sahabat-sahabat yang berpandangan meninggalkan sembahyang adalah kafir. Sebagian zahir hadis Nabi SAW, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang hal keadaan sengaja, maka dia telah kafir terang-terang. Dalam hadis. Kafir dah ni. Kafir terang-terang. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang muta'ammidan, hal keadaan sengaja. Yang tak sengajanya mana? Memang tak sedar tidur sungguh. Letih sangat malam tu, capur tak sehat, tak kejut sungguh subuh. Kejut tak kejut, cerah dah. Tak kejut sungguh ni bukan perang ni. Perang tu lain pula hukum. Ataupun dia ni jadi tak tahulah kelang kabut, tak sedar, tak semayang. Contoh. Hak tu dia tak sengaja. Hak ni hak muta'ammidan. Sesiapa yang meninggalkan semayang, hal keadaan sengaja. Dalam kitab menyatakan pandangan mazhab Hambali menyatakan bahawa termasuk tinggal semasa sengaja adalah orang yang tinggal dengan alasan sakit. Jadi man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Nabi kata sesiapa yang meninggalkan sembahyang hal keadaan sengaja. Dalam mazhab Hambali mengatakan termasuk sengaja adalah orang yang meninggalkan sembahyang dengan alasan sakit. Sakit dipanggil sengaja juga. Jangan kata, saya tak sengaja. Tapi kenapa tak sembahyang? Sakit. Dah sengaja dia panggil. Sebab sakit ni dia jadi mudah. Daripada berdiri, jadi duduk. Duduk, jadi mengiring. Mengiring, jadi melentang. Lagi sakit, lagi mudah sembahyang ni. Tapi kalau tinggal sembahyang, saya sakit, dia panggil sengaja. Maka kafir terang-terang. Jadi mazhab Hambali di sini memang kafir agama. Tinggal sembahyang. Tapi jumhur kebanyakan mazhab, termasuk mazhab Syafi'i kita, kafir sini kafir nikmat. Bukan kafir agama. Selagi terima kewajipan sembahyang. Situ. Selagi terima kewajipan sembahyang. Walaupun dia tinggal sembahyang dengan sengaja, dia orang yang kafir nikmat. Tinggal sembahyang dengan sengaja serta engkar kewajipan. Dia tak terima kewajipan sembahyang. Maka kafir agama waliyazabillah. Dia duduk situ. Jadi adalah meninggalkan sembahyang dihukumkan kafir. Itu pandangan mazhab Hambali. Dia kalau sakit tak sembahyang tu mazhab Hambali kafir. Bila kafir saja mati, jenazahnya bukan jenazah orang Islam. Maka jenazahnya haram dimandikan, haram dikapankan, haram disembahyangkan.
dan haram dikebumikan di perkuburan orang Islam. Itu mazhab Hambali. Oh, dengar situ ngeri ya, memang ngeri lah sembahyang tiang agama. Tidak ada alasan. Sakit bukan alasan. Tak tahu cara nak sembahyang bila sakit pun bukan alasan. Kena belajar tu. Kena belajar. Macam mana sembahyang bila kita dalam keadaan uzur, sakit. Itu kena belajar. Itu wajib kena belajar. Sebab apa? Sebab kita ni, yalah Tuhan nak tarik kesihatan ni, Tuhan boleh tarik sekelip mata. Segar-segar mega, sampai masa Tuhan tarik, jadi tak urut nak buat apa satu. Ni kena belajar lah. Macam mana sembahyang orang sakit. Jadi adalah dalam ahli sunnah jemaah, tinggal sembahyang dihukumkan kafir. Jadi maknanya kalaulah memberi zakat rukun, tidak beri zakat, tak batal Islam dia. Jadi rukun dipanggil rukun urfi. Jadi maknanya takrifan Islam ni ada dua jugalah. Yang pertama yang saya duk sebut ulang-ulang, definisi Islam, takrif dia terima perkara agama yang datang oleh Nabi. Satu pandangan kata Islam bukan terima, Islam buat. Dia gitu. Jadi kalau Islam buat sesuai dengan rukun Islam ni, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Tapi itu bukan rukun hakiki, bukan rukun sebenar. Seperti rukun. Besarnya sembahyang, zakat, puasa, haji ni. Jadi kalau tak ada orang ni, macam tak ada Islam. Nak nampak Islam, zahir Islam, kena ada orang ni. Mungkinlah kita ni mungkin mudah sikit nak kena orang Islam tu kerana kebanyakannya orang bangsa Melayu ni Islam lah. Tapi kalau bangsa bukan Melayu, dia semayang. Dia orang Islam. Nyata mana? Nyata dia semayang. Mana besarnya semayang ni? Maknanya, kita tengok dia semayang. Misalnya, orang kita tak kenal lah ni. Orang kita kenal tu kita tahulah dia orang Islam. Orang kita tak kenal. Siapa dia ni? Tiba-tiba berhenti tempat makan ke apa ke, dia pun masuk semayang. Orang Islam. Jadi nyata di mana? Nyata di sembahyang. Tu contoh dia. Jadi kalau Islam ni kerjakan rukunnya, mendirikan sembahyang, memberi zakat, berpuasa, mengerjakan haji, itu dipanggil rukun urfi, bukan rukun hakiki. Kemudian rukun yang kedua kita baca minggu lepasnya, mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Dengan makna menyempurnakan segala syarat dan rukun zahir dan batin. Boleh dipanggil mendirikan sembahyang. Allazina amanu allazina amanu wa yuqimunas salah tu. Wa yuqimunas salah. Dan mereka yang mendirikan sembahyang. Tengok baik tu. Mendirikan sembahyang. Mana apa? Lengkap syarat, lengkap rukun, lengkap syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau salat berjemaah, melengkapi syarat berjemaah. Kalau sembahyang Jumaat, melengkapi syarat Jumaat. Ini baru panggil mendirikan sembahyang. Baru dipanggil mendirikan sembahyang. Pada ni. Dia kena lengkap segala syarat dan rukun. Kemudian memberi zakat. Itu rukun yang ketiga. Dan keempat, berpuasa bulan Ramadan. Dan kelima, pergi haji oleh orang yang kuasa kepadanya berjalan di sebuah jalan. Jadi bab haji itu dia ada qaid dianya, orang yang kuasa. Orang yang kuasa. Walaha, kalau puasa pun sama juga. Orang yang kuasa lah. Barulah diwajibkan berpuasa. Orang yang tidak kuasa, contohnya orang tua, contohnya orang yang sakit berat, sakit tenak, sakit yang tidak ada harapan sembuh, sama juga macam haji, tak wajib kok. Kata bukan haji saja.
bagi orang yang kuasa. Kalau kira puasa pun bagi orang yang kuasa. Tapi disebut haji sahaja. Hak Nabi sebutnya man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang kuasa. Padahal puasa pun sama. Sebab haji ni dia selain daripada menggunakan tenaga, dia menggunakan duit. Jadi puasa ni hanya menggunakan tenaga. Walau sama je, kalau tak kuasa tak wajib kot puasanya. Tapi haji ni dia menggunakan tenaga dan menggunakan banyak duit. Maka diletak syaratnya bagi mereka yang kuasa. Kuasa ni sebab dia punya kesihatan, dia punya keuangan dia untuk pergi mengerjakan haji. Pada ni. Ada pun puasa, betul kok. Memang puasa pun bagi orang kuasa. Kalau orang tua, orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh, mereka pun sama juga. Tidak ada kewajipan puasa. Mereka hanya berkewajipan membayar fidyah secukup untuk satu hari. Itu kena kembali kepada pembicaraan syarat wajib bagi orang yang berpuasa. Kemudian, jadi insya-Allah lah minggu hadapan kita masuk pada rukun iman. Kemudian saya sentuh sedikit. Kita dahulu sudah permati berkaitan dengan Islam terima akan sekian perkara agama, yang mana rukun asasnya adalah 2 kalimah syahadah. Rukun asasnya 2 kalimah syahadah. Apa dia 2 kalimah syahadah? Penyaksian. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi penyaksian 2 kalimah syahadah ni, kita naik saksi Allah jiwa Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terima bulat-bulat segala perkara agama yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau kita faham dah Islam tu terima segala perkara agama secara zahir, iman percaya hati akan agama. Kemudian rukun asas kepada Islam adalah 2 kalimah syahadah. Adapun rukun yang kedua, rukun yang ketiga, keempat sampai kelima adalah untuk menceritakan kesempurnaan Islam dan juga untuk menzahirkan syiar agama Islam dengan sembahyang, zakat, puasa dan haji. Jadi kenapakah selepas daripada rukun syahadah, rukun yang pertama yang menjadi asas kepada Islam, rukun yang kedua sampai rukun kelima, kenapa hanya dalam bab ibadah? Sembahyang, zakat, puasa, haji, ibadah. Kita bahagian pekohnya, ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Kenapa dalam rukun Islam lepas syahadah hanya ibadat? Jadi ini kena faham molek juga. Sebab ada orang, saya hanya nak buat apa yang ada dalam rukun Islam. Nak semayang saja, nak zakat saja, nak puasa saja, nak haji saja. Lepas tu, bab lain, bab janayah, tak ada dalam rukun Islam. Saya tak ambuh hari kata dia. Dia tak faham situ. Dia kena mati molek di Islam, terima segala-gala, bukan memilih. Dia letak kepada 2 kalimah syahadah, Allah Ta'ala jiwa Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Sekalian hukum yang datang dari Allah, kita kena terima. Hukum ni bahasa Melayu, bahasa Arab, bukan bahasa Melayu juga. Hukum ni ketetapan. Kalau hukum tu hukum Allah dalam bab ibadah ke, muamalah ke, munakahat ke, janayah, hukum Allah yang datang oleh Rasul. Macam mana kita sebagai orang Islam akan terima bulat-bulat? Tak ada timbul kata dok sesuai lah, dok apa, tak ada. Sebab apa? Hukum Allah, bukan hukum Pak Loh, Pak Mak ni, bukan ni. Kalau kata siapa yang menetapkan putusan tu, Pak Loh, Pak Mak, tak sesuai ni, tak jadi ni. Tu hukum Pak Loh, hukum Pak Mak, boleh lah. Ni hukum Allah. Kita orang Islam yang ada 2 kalimah syahadah, kita akan terima bulat-bulat. Tak ada kata dok sesuai lah, dok apalah. Sebab apa? Hukum Allah. Hukum agama Allah ni sampai kiamah. Al-Quran sampai kiamah. Nabi SAW adalah kesudahan para rasul. Tak ada rasul lain dah. Maka hukum ni sesuai sampai kiamah. Jadi kalau hukum agama Allah sampai satu masa tidak sesuai, seolah Allah tak tahu pada satu-satu masa masyarakatnya keadaan yang seumpama tu.
Jadi Allah menurunkan hukum untuk sampai kiamat. Tapi hukum Allah ni boleh pakai separuh jalan je, separuh jalan lagi tak sesuai. Jadi Allah Tuhan seumpama tu. Ni kena faham molek ni. Ni bab agama kita, bab Islam kita, bab syahadah kita terima. Jadi kenapa dalam rukun Islam hanya sembahyang, puasa, zakat, haji? Sebab sembahyang, puasa, zakat, haji ni kita terima sahaja. Tak soal banyak. Kalau tanya kita balik, kenapa sembahyang 5 kali? Tak ada nak jawab. Kenapa rakaat sembahyang 2 ada, 3 ada, 4 ada? Tak ada nak jawab. Tapi nak cerita sembahyang yang Tuhan perintah seumpama tu, kita boleh terima dan laksana. Bab muamalah, bab jual beli. Kita tahu hikmah dia. Tak ada jual beli, pakai rapah merampah lah jadinya. Kalau bab munakahat, kita tahu. Tak ada nikah kahwin, tak ada cerai, tak ada hukum cerai, tak ada nafkah. Nak hidup macam mana? Tu boleh cerita sebab. Kalau bab hukum janayat pula, kisah, balas seumpama. Sudah molek lah. Orang mencuri kena hukum. Sudah molek lah. Untuk manfaat umum. Faham tak? Orang panggil hukum-hukum ni, kita boleh cerita dia punya hikmah dia. Adapun dalam bab ibadah tadi, semayang. Tak ada nak cerita. Kenapa, contoh. Kenapa tawaf di Baitillah, rukun haji? Allah di Baitillah? Tidak. Perintah Allah, buat je. Jangan soal. Kenapa sa'i Safa Marwah? Siti Hajar cari air. Tu Siti Hajar. Dah kamu buat apa? Perintah Allah. Kita ada rukun syahadah. Kita tunaikan serta kita laksanakan tanpa persoal pun. Itu orang Islam. Kenapa kamu melontar? Perintah Allah. Kenapa kamu wukuf? Tak wukuf tak sah haji. Buat apa situ? Tak sah duk tanya. Sebab itu perintah Allah. Terima dan laksana. Itu bab ibadah kita boleh terima seumpama tu. Bab muamalah boleh cerita hikmah dia. Bab munakahat boleh cerita hikmah dia. Bab janayat boleh cerita hikmah dia. Kita akan terima bulat-bulat. Tak ada persoal. Sebab itulah lepas dari rukun syahadah menjadi asas kepada Islam, didatangkan rukun sembahyang, puasa, zakat, haji dalam bab ibadah. Sebab apa? Kalau dalam bab ibadah, kita boleh terima dan laksanakan. Bab hukum-hukum yang lain, kita akan terima bulat-bulat. Tambahan kita sembahyang pula. Dalam sembahyang, kita sujud kepada Allah 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Kita sujud pada Allah 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Takkanlah lepas sujud 2 kali, duduk tasyahud, beri salam. Hukum Allah tidak sesuai. Hukum Allah tidak sesuai. Allah tu siapa? Tuhan yang saya sujud tadi lah. Kamu sujud kepada Allah 2 kali, Tuhan yang menurunkan hukum yang tidak sesuai. Faham tak ni? Sebab tu kata kena faham molek apa dia Islam, apa dia hukum syahadah. Jadi Islamnya terima bulat-bulat segala tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ada 2 kalimah syahadah. Penyaksian kita Allah jua Tuhan, penyaksian kita Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita akan terima segala-gala perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelaksanaan ihsan kita akan berjuang bersungguh-sungguh untuk supaya tertegaknya agama Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, yang mana kita berkewajipan. Ijma' ulama' wajib menegakkan agama dan diri, keluarga, masyarakat, dan menegakkan agama dan negara adalah perkara yang wajib. Ijma' ulama'. Itu bab berkaitan dengan Islam bahagian zahir. Tapi nilai yang utama kita dengan Allah adalah bahagian iman, hati terima dan percaya sepenuhnya kepada perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk slot akan datang kita sambung kepada arkanul imani sittatun, bermula segala rukun iman itu 6 perkara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi bin Muhammad Jaafar di atas ilmu yang telah dia sampaikan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada anda yang terus menonton kami di Facebook dan juga anda yang dengarkan kami dekat Radio Manis FM melalui aplikasi, melalui apps dan sebagainya lagi. Baik, untuk menutup Talaki Safinatun Hajah kita pada hari ini, saya menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم علمنا علم الأكاديمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رقى الطالبين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.